kena tekan button record. Baik. Jadi ada beberapa pandangan memberikan pandangan kenapa jin itu tidak boleh dilihat oleh manusia atau tidak nampak oleh pandangan manusia biasa. Kalau daripada pandangan Mu'tazilah yang dinukilkan oleh Asy-Syibli tadi, katanya fizikal jin itu sangat lembut dan sangat halus, dan disebab keadaannya yang sangat halus, maka dengan itu kita tidak dapat melihat mereka. Maknanya kalau ikut satu pandangan adalah disebabkan jin itu sangat halus, dan ini juga sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata Imam Ghazali, jin itu adalah haiwan udara. Istilah dia haiwan udara yang berbicara, maknanya boleh berfikir, boleh bercakap, fizikalnya halus, dan ia menampakkan diri dalam pelbagai bentuk yang rupa. Dia boleh menampakkan diri dalam pelbagai fizikal yang berbeza. Ini kata Imam Ghazali. Mana kata Imam Ghazali, jin ni haiwan udara. Dia ada haiwan di darat ni, orang nampak lah. Ada haiwan udara. Bila kita sebut tentang udara, bila kita sebut tentang udara, kita nampak tak udara? Udara kita tak nampak. Makhluk di udara juga kita tak nampak. Atas tu langit, kita nampak burung, kapal terbang, tu langit. Tapi udara kita tak nampak. Sebab kalau kita tengok dalam makna udara pun apa dia? Udara tu terhasil daripada gas. Ada nitrogen, ada karbon dioksida, ada mikroorganisma, ada apa dia lagi? Ngaji sains dulu apa lagi? Ada oksigen. Ada oksigen tentulah. Ada oksigen, ada macam-macam. Mana terhasil daripada beberapa gas. Itu disebut sebagai udara. Nampakkah kita gas-gas tadi? Nampakkah kita tadi pada udara? Kita tak nampak. Udara ni benda yang memang ada. Kalau tak ada, tak boleh hidup kita. Tapi kita tak nampak. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, jin ini makhluk daripada udara. Maknanya haiwan udara. Dia kata haiwan udara. Dan itu juga yang dikatakan oleh Ibn Sina. Seorang pakar perubatan yang menjadi rujukan sedunia dalam sejarah Islam, dalam ilmu perubatan. Kata Ibn Sina, jin adalah haiwan udara yang mampu menampakkan diri dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Maknanya sama pandangan Imam Ghazali dengan pandangan Ibn Sina tadi, mengatakan jin itu adalah haiwan udara yang boleh menampakkan diri dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Jelas? Itu dua pandangan berbeza. Dan ada juga pandangan lain yang mengatakan bahawa jin kadang-kala boleh menjadi fizikal yang kasar, kadang-kala boleh menjadi fizikal yang halus. Tidak mungkin katanya untuk memastikan fizikal jin apakah ia termasuk dalam kasar dan juga halus. Ada pandangan ketiga, maknanya kata jin ini boleh dalam bentuk yang fizikal yang kasar, ada juga dalam bentuk fizikal yang halus. Dia kata mungkin dua-dua. Dan dia kata tak mungkin kita boleh tentukan satu jin yang kita tengok, satu jin yang kita nampak, dia ni dalam bentuk fizikal yang kasar ataupun bentuk fizikal yang halus. Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang mengetahuinya. Ini maknanya satu pandangan dah. Baik. Dan kemudian pandangan yang keempat, ada pandangan lain yang mengatakan bahawa jin itu kita tidak boleh nampak dia disebabkan warna tubuh dia. Disebabkan warna tubuh dia berbeza daripada warna-warna warna yang ada kat dunia ni lah. Maknanya tak nampak kan, kita ada warna putih, kita ada warna merah, kita ada warna hijau, kita ada warna yang terdiri daripada cyan punya colour tu. Warna apa, 4 colour tu lah, macam dalam berita baca jadilah banyak colour. Tapi jin ni colour dia lain katanya. Colour dia lain daripada yang ada kat dunia ni. Macam transparent pun colour juga kan, kita ada colour solid putih, lepas tu ada colour transparent. Bila colour tu transparent, tembus ke belakang. Maka katanya jin itu disebabkan colour berbeza, maka tak nampak dia oleh pandangan biasa. Dan ada pandangan yang kelima, ini kita berpegang dengan yang ni lah, mudah. Yang Imam Ghazali tadi pun boleh juga, yang Ibn Sina tadi pun boleh juga. Semua pandangan ni ada pandangan daripada mujtahid, boleh saja kita cedera kepada mana. Tapi dia bukan maknanya kita ada ilmu ini sebagai satu pegangan kepercayaan bahawa jin itu orang biasa tak nampak. Dan pandangan yang kelima ini mengatakan bahawa mereka tidak terlihat, sama ada kasar ataupun halus, adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepada kita untuk kemampuan untuk menampakkan mereka. Mereka direct bersandarkan kepada ayat Al-Quran tadi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kumpulan dia dapat melihat kamu daripada sudut yang kamu tidak boleh nampak mereka. Maknanya pandangan kelima tadi kata
Maknanya kenapa jin itu tidak boleh dilihat? Kerana Allah memang tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat mereka. Saya teringat kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, maknanya katanya kat dunia ini kita nampak jin dan jin tak kita tak nampak jin dan jin nampak kita. Dan kat mahsyar nanti kita pula nampak jin, jin pula tak nampak kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok banyak kisah-kisah yang menjadi rujukan tentang jin itu boleh dilihat. Tadi kita cerita bahawa asal usul, maknanya pada asalnya, pada keadaan kebiasaannya, pada keadaan normalnya, manusia tak boleh nampak jin. Disebabkan sebagaimana beberapa pandangan tadi. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, ada ketika jin boleh menampakkan dirinya cuma dalam bentuk yang berbeza-beza. Dan dalam hadis kita tengok, berdasarkan hadis Nabi SAW, ada banyak cerita-cerita yang boleh dijadikan petunjuk ataupun dalil panduan kepada kita. Sebagaimana Imam Malik sebut dalam kitab Al-Muwatta, menukilkan tentang kisah bagaimana jin bawa obor api. Saat Nabi nak saat Nabi nak diisrakan dalam kisah perjalanan Isra' Mi'raj, maka datanglah Ifrit, dia bawa unggun api, dia bawa ubur api. Dia bawa ubur api tadi, kata nak menyakiti Nabi SAW. Dan Nabi Allah, bila Nabi paling belakang, maka Nabi nampak Ifrit bawa obor-obor api tadi nak menyakiti Nabi. Maka kata Nabi kepada Jibril, kata Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, nak tak aku ajar kepada kamu satu doa yang mana kalau kamu baca, padamlah suluh api tadi, obor api tadi, maknanya unggun api tadilah, api yang dibawa oleh Ifrit tadi akan padan. Maka kata Rasulullah, nak mengajarkanlah aku. Ni doa ni kita selalu baca. Bukan kita selalu baca lah, pada mereka yang beramal, tuan-tuan baca. Bagi seorang mu'allis ataupun perawat selalu baca. Ini kisah dia lah, daripada kisah ni. Maka Jibril pun ajar. Namanya kita biasa, kalau Darussalam kita panggil sebagai Ruqyah Jibril. Nabi diajarkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Maka dibacalah dalam Musnad Imam Malik tadi, maknanya apa doa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawidhuhunna barrun wala fajir min syarri ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikal laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman au kama qala. Ada juga perkataan ataupun bentuk-bentuk yang lain sedikit berbeza saja, tapi sama maknanya pada maksudnya tadi. Jadi maka Jibril pun bacalah doa, Nabi SAW pun bacalah doa ini tadi, maka padamlah api yang dibawa oleh Ifrit itu. Dan doa ini sangat baik untuk kita amalkan, maknanya sebagai pendinding diri pada sesiapa sahaja. Maknanya untuk kita orang biasa, siapa-siapa sahaja, kita amalkanlah doa ini untuk mengelakkan daripada kejahatan. Sebab makna dia a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawidhuhunna barrun wala fajir tadi, maknanya aku berlindung kepada Allah yang maha mulia dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Maka orang yang baik dan buruk yang membacanya, orang baik ke orang buruk ke yang membacanya, tidak akan dapat dilalui oleh kesemua keburukan yang turun daripada langit dan bumi. Maknanya keburukan, benda kejahatan dan sebagainya, musibah dan sebagainya datang daripada langit dan bumi, barang siapa membacanya maka tidak dapat orang kata melalui ataupun menimpa dia. Dan juga daripada keburukan yang keluar daripada bumi yang masuk kepadanya, juga daripada gangguan pada malam atau siang, serta gangguan segala yang datang sama ada pada malam ataupun siang hari, kecuali yang datang membawa kebaikan, wahai Allah yang Maha Pengasih. Ini makna pada doa Ruqyah Jibril tadi. Kalau tuan-tuan dapatkan buku Darussalam, buku Amalan Kendiri Darussalam, kat dalam ni pun ada juga. Kita ada dua buku, satu yang hijau, mana tahu yang besar sikit itu sesuai untuk orang yang bagi tuan-tuan orang awam, mana kalau bagi perawat yang kecil ni pun tak apa, sebab nampak dah, kita dah hafal dah. Dia ada kat sini pada koleksi Amalan Kendiri. Selalu siapa yang beli produk kita, Ikhtiar Syifat, mana-mana mandian bidara, minyak bidara dan sebagainya, kita suruh sebagai amalan tambahan, bacalah Amalan Kendiri 1, 2 dan 3 ini. Okey, dalam tu dia ada. Ni ada dalam
ada dalam amalan kendiri 1 nombor 10 Ruqyah Jibril, a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wa hala fajr ni, ada dalam buku ni, boleh baca. Ini doa daripada kisah Ifrit bawa obor api, bawa unggun api nak kacau Nabi ketika mana dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi nak diisrakan tadi. Jadi maka bila Jibril ajar doa tadi, maka padamlah api tadi. Okey, baik. Dan banyak juga, maknanya kalau kita tengok kepada hadis tadi, nak ceritanya maknanya berdasarkan hadis tadi, boleh ke nampak jin? Boleh, sebab Nabi SAW nampak jin. Ni kita cerita Nabi, nanti sahabat-sahabat tanya tu Nabi, memang ada juga daripada kisah-kisah yang bukan Nabi nampak juga jin. Okey, baik. Jadi maknanya jin tadi boleh menampakkan diri kepada manusia jika dia ingin. Okey, baik. Dan kemudian kalau kita tengok daripada hadis lain juga, kalau kita tengok daripada kisah ataupun sirah lain juga, ada keadaan satu kisah yang mana jin nak kacau Nabi tengah solat, maka Nabi ambil jin tadi nak ikat di pagar masjid. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan ini menampakkan diri di hadapanku, tak mengikatku dan mengikatku untuk memotong, yakni untuk mengganggu solat. Syaitan ni dia mari duduk depan aku nak ganggu aku solat. Maka Nabi pegang tekuk dia, tetapi Allah menolongku sehingga aku dapat memegang dan mencekiknya. Nabi pun cekik tekuk dia, terjelai lidah dia. Kemudian Nabi cekik dia, kemudian maka Nabi pun nak ikat. Nabi nak ikat di pagar masjid supaya esok orang boleh pakat tengok. Tapi Nabi teringat akan doa Nabi Sulaiman, bahawa Nabi Allah Sulaiman minta, ya Allah, kau berikan aku kelebihan yang tidak berikan kepada kerajaan lain selepasku. Begitulah lebih kurang maknanya. Nabi Sulaiman kan boleh dengar suara binatang, boleh menakluki jin dan sebagainya. Jadi oleh kerana Nabi SAW teringat doa tadi, maka Nabi SAW pun lepaskanlah jin tadi. Bermakna tuan-tuan, kisah tadi menunjukkan bahawa jin itu boleh menjelmakan diri dia, boleh menampakkan diri dia. Jadi jin ini dia boleh ataupun dia katakan dia mampu menampakkan diri dia dalam pelbagai rupa kepada kita. Sama ada dalam bentuk manusia pun boleh, sama ada dalam bentuk binatang, haiwan pun boleh. Sama kadang-kadang dia macam ular, kadang-kadang dia macam kalajengking, kadang-kadang dia macam unta, kadang-kadang dia menyerupai lembu, kadang-kadang dia menyerupai anjing, kadang-kadang dia menyerupai kalajengking dan macam-macam lagi. Maknanya jin boleh menyerupai pelbagai rupa bentuk. Lazimnya dia menyerupai, kalau binatang yang berbisa, binatang yang menakutkan, yang paling banyak kita tahu adalah ular, lipan, kalajengking. Kalau jin ni tuan-tuan, kalau dia menyerupai, kalau lipan kalau kecil-kecil tu tak lah, tapi biasanya kita tengok lipan tu besar, kita tengok tu macam menakutkan dan sebagainya, sebab dia bukan binatang yang orang kata binatang betul. Dia adalah penyamaran daripada rupa jin. Jin kan takut tengok dia. Maka sekalipun dia duduk dalam rupa bentuk binatang yang lain, binatang kat dunia yang biasa, maka kita tengok dia pun betul juga. Sekalipun dia menyerupai manusia, kita tengok manusia tu pun kita takut juga sebab jin. Jadi kalau kita tengok seorang rasa takut je kat dia, boleh jadi jin dah tu ya. Gurau itu tuan-tuan, jangan kata jin juga, tapi maknanya jin itu bila tengok dia, maka ada rasa gerun dan rasa takut dia sikit, sebab rupa parah dia tu buruk. Baik. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini dia sebut lagi tentang, menghuraikan lagi tentang penampakan jin. Berapa lama jin ni kalau dia menyerupai berupa bentuk, adakah lama ke? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahawa masa penampakan jin itu sangat cepat, kerana jika dia menampakkan dia menampakkan dalam bentuk sesuatu, maka dia akan dihukumi dalam bentuk sesuatu yang dia menyerupai tadi. Kalau dia mengambil bentuk material, maknanya kalau dia mengambil bentuk material ataupun fizikal yang kelihatan, maka dia tidak dapat lepas daripada hukum tersebut, sehingga ia mungkin dibunuh atau ditembak atau disembelih dengan pisau. Ini menunjukkan bahawa jin kalau dia menyerupai sesuatu bentuk, dia jadi bentuk ular ke, dia jadi bentuk lipan ke, dia jadi bentuk kalajengking ke, kita ambil lipan tadi, kita tangkap dia, maka memang tertangkap dia.
Kan kalau kita tengok rupa jin kan daripada, orang kata daripada api, dia boleh pergi ke mana saja beredar, mengikut mana saja saluran lubang angin yang ada dan sebagainya. Maknanya dia boleh kecil, dia boleh besar, dia boleh panjang, dia boleh lebar. Tetapi ketika mana dia menyerupai sesuatu bentuk yang tertentu, bentuk material, maknanya dia menyamar sebagai orang, dia duduk di atas buah orang, dia menyamar sebagai ular, dia menyamar sebagai lipan, dia menyamar sebagai lembu, kalau jekik, anjing dan sebagainya, maka ketika itu dia terikat dengan bentuk itu. Jadi kalau dibunuh binatang, jin yang menyerupai binatang itu, maka mati binatang itu, memang matilah jin itu pun tadi. Ini ketetapan Allah kepada jin bila dia menyamar dalam bentuk sesuatu untuk menakutkan manusia. Sebab tu kita tengok dalam kisah Nabi tangkap jin tadi pun, kan kisah tu Nabi tangkap cekik jin, maka Nabi pun nak ikat. Maknanya kalau kita tengok ikat apa jadi, sebab jin boleh orang kata apa, boleh ikut angin, pergi ke sana sini, ikat pun tak lepas tak. No, bukan begitu. Bila dia menyerupai bentuk sesuatu, nampakkan diri dalam bentuk manusia depan Rasulullah ataupun suatu rupa dalam suatu rupa depan manusia, maka bila ditangkap dia, maka bila diikat, memang akan terikat dia dan tidak boleh melepaskan diri, sehinggalah dia dilepaskan. Dalam kisah tadi, Rasulullah lepaskan dia tadi, lepaskan jin tu balik. Bermakna ketika mana dia datang dalam rumput tertentu, maka dia boleh ikat. Dan banyak lagi kisah-kisah ataupun sirah lain yang kita boleh tengok bahawa jin itu diikat. Contohnya dalam kisah hijrah Nabi SAW, ketika kaum Quraisy berkumpul, fikir idea macam mana kita nak tangkap Nabi Muhammad, macam mana kita nak bunuh Muhammad ini, maka datanglah jin yang menyerupai sebagai Surakah bin Malik. Menyerupai sebagai Surakah bin Malik. Dia menyamar sebagai orang. Maknanya jin boleh menyamar binatang, boleh menyamar orang tak? Boleh menyamar sebagai orang. Sebab itulah banyak sekali kita tengok kadang-kadang orang belajar ilmu bela diri dan sebagainya, orang pergi bertapa di bukit dan sebagainya, dia boleh menjumpai orang-orang tertentu, nampak rupa macam pendekar, nampak rupa macam mahaguru. Mahaguru tak ada dah. Menyerupai sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani lah kalau tanah Arab. Kalau pergi di Indonesia, menyerupai orang kata wali-wali, wali songo dan sebagainya. Sebab tu bila kita ruqyah, menyamar dia sebagai wali dan sebagainya. Dia kata berguru dengan wali dan sebagainya. Sebab jin boleh menyerupai bentuk orang dan juga boleh menyerupai bentuk binatang dan sebagainya. Dalil-dalil macam kita sebut tadi lah. Kemudian ada lagi dalil-dalil lain yang kita tengok ketika mana kaum Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, bermesyuarat tentang macam mana kita nak gagalkan pergerakan Muhammad ini. Maka syaitan pun menyamar juga, datang sebagai lelaki tua daripada Najd. Menyamar juga. Maknanya syaitan itu boleh menyamar dalam bentuk rupa manusia. Dan ada satu kisah, dalam satu kisah Ammar bin Yasir, maknanya dia melawan syaitan dalam bentuk seorang manusia, seorang hamba sahaya yang berkulit rupa hitam. Ini diceritakan oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa demi Allah, jin Ammar bin Yasir ni lawan manusia, lawan jin. Maknanya Ammar bin Yasir ini memerangi jin dan juga memerangi manusia. Kerana pada satu masa ketika mana mereka bermusafir, maka Rasulullah perintahkan Ammar bin Yasir untuk pergi cari air. Bila dia sampai di satu kawasan telaga ataupun satu kawasan perigi nak ambil air tadi, maka datanglah syaitan ataupun jin tadi. Dia menyerupai bentuk seorang hamba yang berwarna hitam, kulit dia hitam lega. Maka Ammar Yasir kata, orang kata, jangan halang aku lah, aku nak ambil air. Dia lawan juga Ammar bin Yasir. Maka bertumbuk. Berlawanlah dia dua orang tu. Lalu kalau bila kalah, maka syaitan tadi kata, yang menyamar sebagai manusia tadi, dia kata, lepaskan aku akan bagi kamu air, aku bagi kamu untuk ambil air. Maka Ammar bin Yasir pun lepaskan dia. Bila lepaskan dia, bertumbuklah, kucing mati lah boleh jadinya. Maknanya dalam hadis diceritakan begitu. Bila kucing mati bertumbuk tadi, kata jin yang menyamar manusia tadi, lepas aku berilah nak ambil air. Selepas daripada dia lepaskan, maka dia lawan balik, bertumbuk lagi, bertempur lagi, menang Ammar bin Yasir. Menang bin Yasir kali yang kedua, dia kata lagi, dia kata, lepaskan aku akan benarkan kamu untuk ambil air. Maka bila dia bertumbuk lagi, menang bila dilepaskan kali kedua, dia
dia bertumbuk lagi, dia halang lagi Ammar bin Yasir untuk ambil air. Sehinggalah kali ketiga dia bertempur tadi, Ammar bin Yasir dengan jin yang menyerupai manusia tadi, maka menang Ammar bin Yasir. Maka kata jin tadi, mu lepaslah aku janji dah, aku akan bagi kamu ambil air tadi. Maka Ammar bin Yasir pun lepas, maka Ammar bin Yasir pun ambillah air tadi, bawa balik kepada Rasulullah. Bila bawa balik kepada Rasulullah, maka jumpa Saidina Ali. Bila balik Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, ada Saidina Ali pada ketika itu bersama. Kata Saidina Ali, kami tengok Ammar bin Yasir sampai, kami pun kata kepada dia, beruntunglah kamu wahai Abu Al-Yaqzan, kerana Rasulullah sudah cerita bahawa begitu begini. Masa kejadian tu Ammar bin Yasir tak tahu jin, tapi Rasulullah cerita dah pada sahabat Ammar bin Yasir begini, dia sedang bertempur dengan jin dan juga manusia. Maka dia kata Ammar bin Yasir, demi Allah, aku tidak tahu bahawa itu adalah jin, itu adalah syaitan. Kalau aku tahu, tentu aku bunuh. Aku nak sekali gigit hidung dia, sebab katanya bukan kerana aku ingin sekali gigit hidung dia, sebab hidung dia bau sangat-sangat busuk, kata Ammar bin Yasir. Kerana itu tadi yang menyamar, yang bertempur dengan Ammar bin Yasir tadi adalah syaitan ataupun jin. Menyamar sebagai manusia, tapi Ammar bin Yasir pun tidak tahu. Jadi bermakna jin itu boleh menyamar dalam pelbagai rupa, sama ada manusia ataupun haiwan dan sebagainya. Maka banyak lagi kisah-kisah lain. Kita tengok sahabat di Madinah yang baru berkahwin kemudian bunuh ular, dia bunuh ular lah. Kemudian kisah sahabat apa lagi? Kisah sahabat ataupun kisah Mus'ab bin Maula bin As-Sa'ib yang cerita tentang meriwayatkan bagaimana sekumpulan jin di Madinah yang memeluk Islam. Maka dipesan kepada sahabat-sahabat tidak boleh membunuh jin yang menyerupai ini, sebagaimana tidak bolehnya membunuh manusia. Tidak boleh untuk bunuh jin yang berada di Madinah ini, yang peluk Islam ini, sebagaimana tidak dibolehkan membunuh manusia. Kata Ibn Taymiyah, membunuh jin tanpa alasan yang dibenarkan ataupun syarak, maka tidak boleh, sebagaimana kita tidak dibenarkan untuk membunuh manusia tanpa hak. Jadi tidak boleh sewenang-wenangnya kita orang biasa ke, kita perawat, kita mu'alis dan sebagainya, untuk bunuh ataupun matikan jin itu tadi. Kerana kadang-kadang dia memang boleh mati bila kita bunuh. Jin ni mati juga tuan-tuan, sama macam kita. Yang tak matinya bapak jin, namanya Azazil, yang hidup sekali, yang dicampak keluar daripada ketua malaikat yang bertukar menjadi iblis, itulah Azazil, ketua jin. Jadi bila dia campakkan dunia bersama dengan Nabi Allah Adam, maka dia minta panjang umur dan Allah panjangkan umur dia sehingga hari kiamat. Jadi adapun keturunan dia mati juga, cuma panjang umur sikit lebih daripada manusia. Kalau manusia mungkin 100 tahun kalau panjang, mereka mungkin 1000 tahun. Wallahualam berapa lama panjang, tetapi memang mereka itu berkali-kali ganda lebih panjang daripada umur manusia yang biasa. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasarkan dalil-dalil dan apa yang diceritakan tadi, bahawa jin itu memang boleh menampakkan rupa dalam bentuk yang berbeza-beza. Jadi bezanya bila dia nampak dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti ular lah contohnya dalam rumah, maka kita sering dipesan supaya kalau kita nampak ular dalam rumah, maka kita tanya dia dulu, mu ular ke mu jin? Kalau mu jin, mu lari, kalau tidak aku bunuh. Kena pesan begitu. Maka dia tak lari. Kena tanya sekali lagi, mula ke mujin? Kalau mujin mu lari, kalau tidak aku bunuh. Mula ke mujin? Kalau mujin mu lari, kalau tidak aku bunuh. Tuan-tuan, kenapa kita kena tanya 3 kali? Kerana kalau memang dia tu ular, maka boleh kita bunuh sebab dia memudaratkan kita dan boleh mematikan kita. Tetapi kalau jin, dia tidak berhajat untuk membunuh kita. Dia cuba untuk menakut-nakutkan kita. Maka orang yang dalam kategori menakut-nakutkan, orang yang dalam kategori zalim ini, orang kata level dia kena usir sahaja. Kena usir saja. Macam budak main gurau rumah kita, buat macam muka zombie, rupa parah hatu dan sebagainya. Kita nak turun subuh, nak semayang subuh, dia pakai kain putih macam hatu pocong.
sergah kita naik basikal, tak boleh kita nak bunuh dia. Maknanya sama juga hukum kepada jin tadi, kerana kejahatan tadi kita tidak boleh. Tapi kalau lebih daripada 3 kali, maka kita dibolehkan membunuh dia. Dan kalau dia mati pada ketika itu, kita tidak bersalah, kerana dia melawan akibat yang akan terjadi bila menunjukkan kepada manusia dalam bentuk fizikal tertentu secara berterusan. Maknanya dia tahu dah tadi kalau dibunuh dia memang mati dia tak lari juga. Maka ketika itu kita tidak bersalah, kerana kita juga luar daripada kemampuan kita untuk kita tahu adakah dia betul-betul manusia ataupun betul jin. Tapi dengan 3 kali kita sebut tadi, kalau dia jin dia lari. Kalau tak memang mati dia. Ini yang ada dalam kisah bila sahabat bunuh tadi, dia tak tanya dulu ular ke jin, maka memang mati dia dan marah jin tadi. Jadi kalau kita nampak sesuatu ular dan bentuk mencurigakan, dia kalau ular kecil-kecil, ular lidi apa semua tu, tak adalah dia menyamar biasanya ular-ular hitam, ular senduk dan sebagainya. Dan kita tengok dalam keadaan agak mengerikan lah. Okey, baik. Dan sekalipun binatang itu binatang biasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ular, selalu kita pesan kalau jumpa dalam rumah, jangan kita bunuh dalam rumah. Lagi-lagi kalau ada orang kata isteri tengah mengandung dan sebagainya, bagilah orang lain bunuh. Halau keluar. Saya kalau nampak ular ke binatang kan, saya tak bunuh dalam rumah. Saya halau keluar dulu, bunuh kat luar rumah. Kadang-kadang baru ni halau keluar, ada seekor baru ni masuk ke, biasalah kita rumah bawah, rumah teras ni, dia ada ular masuk ke, dia taklah masuk dalam dapur, dia masuk kat bilik air tu, nampak kepala dia, saya halau tu, dia pun masuk ikut lubang air keluar tu. Saya halau nak bunuh dia, lari masuk rumah orang pula. Saya pun tak tahu rumah siapa, dia jauh dia pergi lubang air rumah siapa tak tahu. InsyaAllah minta dia menyorok je lah, tak masuk rumah kawan tu. Baik, jadi nak cerita, maknanya bila kita nampak tadi, jangan kita terus bunuh dia. Kita kena tanya dia 3 kali tadi. Kerana bila kita bunuh dia dalam bentuk ular tadi, kalau kita tengok kita terus bunuh dia, maka memang matilah dia. Kalau kita potong dia, memang terpotonglah dia. Kerana disebutkan bahawa jin itu, hatta kalau dia menyerupai suatu daun, kemudian kita bakar daun tadi, ataupun kita potong daun tadi, maka memang terbakarlah jin itu, atau terpotonglah jin itu sebagaimana tindakan kita ke atasnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, biasanya pada penyamaran jin ini, kata ulama, ada 3 bentuk yang suka disamari dia. Yang pertama disebut sebagai al-walhan, iaitu kumpulan yang suka duduk di tengah-tengah pulau atau di tengah-tengah laut dalam bentuk manusia. Maknanya termasuklah juga kategori, orang kata sub kategori ni, orang duduk tengah-tengah sungai, di bukit, di tasik dan sebagainya. Orang Melayu panggil sebagai bunian. Dia menyamar sebagai orang. Tapi jin yang menyamar sebagai orang yang duduk di kawasan air. Kemudian sebab yang ni ada kisah musafir di zaman salafus salih, dia nampak perahu di tepi dia nampak perahu di tepi laut. Kemudian dia nampak beberapa kumpulan jin naik burung unta nak dapatkan perahu tadi, dengan sambil dia menjerit dengan suara yang sangat kuat, sehingga orang yang dengar duduk sekeliling pantai tu pakak jatuh, terkejut. Bunyi suara apa menakutkan dan sangat kuat. Dia nak rampah perahu tadi. Kumpulan jin yang duduk di laut. Ada juga satu kumpulan yang dinamakan sebagai as-su'lah, iaitu jin yang menyerupai pakaian kaum wanita dan sesekali menampakkan pada dia menyerupai kaum wanita dan suka menampakkan diri pada kaum lelaki. Kalau dalam Melayu kita ni mungkin kita kata hantu adalah istilah Melayu tu. Maknanya jin yang suka menampakkan diri kepada kumpulan lelaki lah. Itu sifat dia, disebut sebagai as-su'lah. Dia berpakaian dengan kaum wanita, pakaian macam pocong lah. Macam pocong, maknanya dia pakai dengan jubah labu panjang begitu. Itu satu jenis kumpulan. Okay, baik. Kemudian ada juga disebut sebagai kumpulan mazhab, yang mana mereka dipanggil mazhab, maknanya mereka ini suka menyerupai akan ahli ibadah ataupun ulama.
Tujuan dia supaya bila dia mendekati seseorang tadi, seseorang ahli ibadah, maka orang tu terasa ujub, orang tu terasa kagum dengan diri dia menyerupai sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani. Kawan ni tu imam, tu imam ni baguslah sembahyang apa, alim banyak ibadah. Tengah-tengah sudah sembahyang tidur kat masjid, balik masjid pukul 4 pagi, nampak seorang ulama duduk depan dia bagi pesan kepada dia, bagus mu ni. Maka dia pun mulalah rasa ujub diri, bermimpi seorang ulama tadi. Maka ulama dia dalam mimpi boleh hadir lah, tapi dalam mimpi pun mungkin benda tu sebagai petunjuk yang baik kalau dalam mimpi. Tapi kalau maknanya mari keluar daripada masjid nampak depan dalam separuh sedar itu bukan ulama, roh orang yang baik, orang kata tidak menjelma, tetapi itu adalah syaitan ataupun jin yang menyerupai dengan tujuan tadi. Satu jenis jin yang mengganggu manusia. Ada juga dalam kategori ifrit dan ada kategori lain lah. Jin banyak lagi kita nama-nama jenis-jenis jin. Ada al-arwah yang suka terbang, ada al-arwah yang suka ganggu kanak-kanak, ada kita panggil sebagai umusibian yang suka ganggu dalam rumah budak-budak kecil. Ada macam-macam nama lagi lah untuk kategori-kategori jin. Tetapi sebagai kesimpulan kepada kita menunjukkan bahawa manusia biasa tidak boleh nampak jin, tetapi manusia secara normal atau kebiasaannya tidak boleh nampak jin. Tetapi pada ketika jin menampakkan diri dia boleh nampak. Tapi adakah selalu? Tidak. Dia sekejap saja, sebagaimana dalil yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi. Kalau dia berterusan dalam rupa tu, maka dia akan terbakar, dia akan rosak. Dan kalau ditangkap oleh manusia, dibunuh, diapa-apakan oleh manusia, maka dia turut akan terkesan sebagaimana tindakan manusia tadi. Jadi penyerupaan dia adalah sekejap saja. Sebab tu kalau kita nampak jin tu, dia tak sekejap je, nampak hilang. Sebab dia tak boleh berupa dia tak boleh mengekalkan rupa tadi dalam tempoh yang lama. Kalau orang tangkap dia dan sebagainya, kena dia, nanya dia. Dan ketika mana dia menyerupai, saya terbaca satu matan, saya tak ingat dalam kitab mana, maknanya ketika mana dia menyerupai dalam bentuk sesuatu yang lain, bentuk manusia, bentuk lain dan sebagainya, sebenarnya dia agak sakit. Dia punya badan tu orang kata menggunakan energi dah, mudahnya kata begitulah. Jadi dia lemah pada ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada persoalan tentang, orang tanya, ustaz, anak saya ni umur 5 tahun apa jin? Budak-budak yang belum memayis, budak-budak yang umur 4 tahun tak kenal orang kata baik buruk dan sebagainya, budak-budak kecil ni 4 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah ini, itu menjadi kebiasaan kalau mereka nampak jin itu biasa. Bukan sebab mereka terbuka hijab dan sebagainya, tetapi disebabkan pandangan mereka itu, orang kata diri mereka tu masih lagi bersih, mereka boleh lebih mudah untuk nampak benda-benda begitu. Tapi kalau orang tu dah darjah 1, budak tu dah darjah 6, budak tu dah darjah 3, dia selalu nampak jin, itu bukan jin menampakkan diri. Kebanyakan yang berlaku adalah disebabkan adanya anasir gangguan yang lazimnya biasanya saka lah, ataupun sihir pun ada juga yang tak sedar. Tapi kalau sihir kadang-kadang sakit, tapi biasanya kita tengok budak-budak tu dia tak sakit, tapi dia kata dia ni nampak benda selalu dan sebagainya. Tengok-tengok bila dia ruqyah barulah sakit. Sebab jin saka bila ada dalam tubuh tak semestinya sakit. Sakit tu bila diruqyahkan, dia mula interaksi bila bertemu dengan orang yang ada jin juga dalam badan, sama ada sihir, saka dan seumpamanya, ataupun bila mana dia tinggalkan ataupun rosakkan ataupun buang barang-barang yang ada kaitan dengan saka dan sebagainya, ataupun dia mula beramal yang boleh menyebabkan jin dalam tubuh tu sakit, ataupun atas sebab-sebab tertentu yang jin tadi nak mula mengganggu diri dia ada lama dah dalam tubuh. Jadi bila kita ada ahli keluarga ataupun mereka-mereka yang kata dia boleh nampak sesuatu dan sebagainya, jarang benda terbuka hijab. Kalau dulu pun jarang sangat berlaku, apatah lagi pada zaman hari ini. Orang-orang kalau dia kata ada ilmu laduni dan sebagainya, itu mengarutlah. Ada orang dia kata saya ni boleh nampak jin sebab Allah bagi saya ilmu laduni. Ilmu laduni ada syarat-syarat dia. Ilmu laduni adalah ilmu kasbi, ilmu laduni adalah ilmu yakin. Ilmu laduni ni orang yang tak tinggal akan solat wajib dia, tak tinggal solat qabliyah, ba'diyah, solat sunat dia, tak tinggal segala sunnah-sunnah yang dipesan oleh Nabi. Beza. Itu bukan ilmu laduni, itu mengarut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila ada seseorang mudahnya dia kata dia boleh nampak sesuatu dan sebagainya, anak saya ni selalu terlihat, saya ni selalu ternampak, bawa-bawalah ke pusat perubatan. Boleh datang ke pusat perubatan kami Darussalam di Gombak Setia, ataupun tuan-tuan cara lebih mudah dan orang kata lebih cepat, kalau nak tunggu datang pusat rawatan, kalau confirm ada jin tak datang, 10 kali nak datang tak datang-datang,
tuan-tuan boleh dapatkan mandian bidara ikhtiar syifa ataupun jus bidara ataupun minyak bidara yang kita telah ruqyahkan beberapa hari di pusat rawatan daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kemudian muallish ataupun perawat-perawat kita yang ruqyah daripada pagi hingga petang selama berkali-kali. Dan Alhamdulillah kami sangat-sangat banyak testimoni yang kita terima. Yang malam-malam saya baca dalam email panjang dia tulis bila dia ada saya print screen, nanti kita bacalah akan datang. Mana yang panjang dia baca bila dia minum tu sendawa, lepas tu yang dia sakit dalam perut ke macam mana, dia cerita Alhamdulillah lepas 2-3 kali guna dah hilang. Jadi bagi mereka yang ada gangguan, ada masalah sihir dan saka dan sebagainya, tuan-tuan boleh tag mereka ataupun tuan-tuan sendiri boleh guna sebagai protection ataupun ikhtiar melindungi diri daripada gangguan. Lagi-lagi kita balik malam dan sebagainya, kita duduk dalam orang kata jiran kita kiri kanan, sana Cina, sini India, mereka tu kadang-kadang orang kata dah memang agama mereka sembah benda-benda begitu kan. Jadi kadang-kadang boleh menyebabkan anak kita menangis. Saya ni ada orang sini dekat je, saya rombak je, sebelah rumah dia tu menangis selalu anak, sebab sebelah tu Cina duk selalu inilah. Tak apalah, hak Cina tu amalan dia, tapi kita kena protect lah diri kita. Jadi tuan-tuan boleh guna mandian bidara, minyak bidara ataupun pagar rumah dengan amal spray. Dan jangan lupa untuk tuan-tuan yang berhajat ataupun yang nak guna, yang tuan-tuan jangan lupa, maknanya apa saya nak beritahu tadi, bulan ini ataupun bulan depan mungkin adalah bulan terakhir kita bagi promotion 10%. Bagi yang beli set RM130 tu, dia ada promosi free member dan juga 10%. Jadi lepas ni tak ada dah lah, sebab kita dah buat selama berbulan-bulan ataupun hampir setahun lama promosi ni. Jadi siapa yang nak dapat boleh rebut segera. Dan tuan-tuan, saya kira sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah saya cuba tengok kalau ada soalan-soalan yang ditanyakan. Oh, banyak juga soalan. Kadang-kadang saya buka saya punya phone tu, dia tak nampak soalan. Adakah jin boleh membawa hujan? Ini kerja bawa hujan ni susah kita nak jawab. Ada yang kita sebut, kita selalu baca di antara tanda-tanda akhir zaman adalah turunnya Dajjal. Maka Dajjal itu kemampuannya boleh menurunkan hujan. Tapi sampai hari ni tak datang, tak tidak lagi lah kot, Dajjal tu tak sampai lagi. Walaupun ada perbahasan kita tengok Dr. Zaini Adin tentang Dajjal itu, adakah satu benda yang memang nampak rupa dia Raja Mata Satu, ataupun dia punya teori-teori ataupun konspirasi daripada barat yang sudah membuat kaedah pembenihan awan boleh turunkan hujan dan sebagainya. Itu kita tak ulah panjang lah. Tetapi mampu tidak kalau diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita tengok dalam hadis, mana pada akhir zaman turunnya Dajjal, hatta diminta hujan boleh turun hujan. Cuma jin-jin biasa kecil-kecil ni taklah. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, jin ini boleh mendatangkan pelbagai bentuk penyakit. Maknanya sama ada penyakit itu penyakit yang gangguan ataupun penyakit itu dalam penyakit-penyakit yang fizikal. Maknanya boleh datangkan bengkak, boleh datangkan gatal macam eczema dan sebagainya, boleh datangkan dalam bentuk kanser dan sebagainya. Banyak orang yang sembuh kanser dengan Al-Quran dan dengan ruqyah. Sebab jin memang boleh mendatangkan. Jangan pula kita tanya bagaimana jin boleh mendatangkan kanser. Tak, tuan-tuan, setiap makhluk Allah yang dijadikan di atas dunia ini, Allah boleh menjadikan ia sebagai asbab mucabbab untuk memberikan satu mudarat kepada satu yang lain. Maknanya kita dengan debu kena kita boleh jadi penyakit. Kita maknanya kita dengan udara kotor dan sebagainya, bila kena kita boleh jadi sakit. Kita tak tanya pula kenapa Allah buat debu sampai kita ni jadi sakit dan sebagainya. Jadi jin juga boleh mendatangkan kesan fizikal kepada kita. Begitu. Sebab tu ada, cuma dalam kaedah perubatan, bila ada penyakit fizikal, sama ada orang kata perut jadi kembung ataupun kanser ke, orang kata kalau kata gatal ke, kalau menanoh dan sebagainya, pertama sekali kita jumpa doktor dulu. Maka kalau dunia ni tak nampak apa penyakitnya, maknanya doktor dah jumpa 2-3 orang pakar penyakit dan sebagainya, tak tahu apa penyakit, maka bawalah ke pusat rawatan, kita ruqyah, kita tengok orang ni ada sakit, maka diikhtiarkan kaedahnya. Ataupun tuan-tuan boleh gunakan mandian bidara, minyak bidara, ataupun kita ada 5 produk saja kita spesifik untuk masalah gangguan. Kita bukan orang kata kosmetik untuk suka-suka, tidak. Untuk mereka yang ada gangguan, untuk mereka yang nak protect daripada gangguan. Orang biasa pun boleh pakai, orang yang sakit memanglah untuk tujuan perubatan, orang yang tidak ada masalah gangguan untuk tujuan mendinding diri selain daripada amalan-amalan yang ada pada diri kita ataupun yang kita beramal. Baik. Salam Ustaz, boleh tolong ke jika rumah ada ditanam benda-benda kotor? Maksudnya ada orang tanam benda-benda syirik, mohon pencerahan. Boleh tolong ke? Tolong tu maknanya tuan-tuan kena ke pusat rawatan lah, ataupun beli
beli bidara ni boleh guna. Itu saya tak faham apa maksud tolong tu, mana insya-Allah boleh kontak, kita akan hubung. Pertama sekali adakah kita tahu dalam rumah? Kalau bomoh yang kata, belum tentu. Kadang-kadang bomoh dia cakap ada benda bawah tangga kita, dia yang letak. Jin dia pergi letak. Sebelum dia datang rumah, jin dia pergi letak. Kita pergi memang ada. Jadi jangan kita percaya dulu. Tapi kalau memang terbukti ada, ataupun kita nampak di rumah kita tu ada sesuatu, ataupun katakanlah kita sakit, mak kita sakit, mak kita duk meracau apa semua, dia kata ada benda bawah rumah, katalah kita pergi cari, tengok ada, maka kita bawa ke pusat rawatan ataupun dengan perawat supaya ditawarkan atau dibakarkan ataupun ditawarkan dululah, kerana kita nak buat sendiri. Kalau kita tidak pandai, takut datang tindak balas kepada kita pula. Jadi maknanya kalau benda tu ada, maka kita buang ataupun kita bakar dia, kemudian dan diruqyahkan dulu. Untuk yang paling penting adalah membatalkan dulu sihir. Sebab tu apa pun sakit ditanam dalam rumah, atas bumbung dan sebagainya, kita kena berubat dulu. Jadi orang yang berada dalam rumah tu semuanya kena berubat. Tuan-tuan boleh guna mandian bidara, minyak bidara kita, sama sebagaimana bila tuan-tuan datang ke pusat rawatan, kita ruqyah balik, kita bagi mandi daun limau nipis, mandi daun bidara, mandi limau purut dengan air dan sebagainya. Samalah juga tuan-tuan ambil mandian bidara ini, minyak bidara ini, kemudian tuan-tuan ruqyah. Sebab kita bukan guna keset, kita bukan guna budak-budak tahfiz dan sebagainya. Maksud ruqyah ataupun ar-ruqa adalah tiupan. Jadi seorang perawat, sambil perawat daripada pagi sampai petang di pusat rawatan Darussalam, maka dia tiup pada bahan-bahan ruqyah, melibatkan keseluruhan bahan. Dia bukan parti sebotol kemudian caput tak, kita ke semua bahan. Jadi alhamdulillah dengan sebab itu kita tengok ramai yang ada tindak balas yang sangat positif. Ada juga tindak balas macam biasalah, saya cerita ada dua. Kalau ringan dia hilang, kalau tak ringan mungkin dia menunjukkan dia datang mimpi, datang rasa sakit, datang sebab jin tu cuba melawan. Tapi kita lawan beberapa minggu, ataupun ada orang yang mengambil masa berbulan-bulan, insya-Allah Allah berikan kesembuhan. Jadi bila kita tengok something yang lebih baik itu berlakunya tindak balas, itu adalah proses kesembuhan insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu dah pada malam ini, dan saya nak cabut 5 nombor. Tim saya ada list 5 hadiah untuk mereka yang membeli pada hujung bulan 12 baru-baru ini, yang akan dapat menang. Jatuh pula. Yang pertama, kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanya, mungkin satu soalan saya boleh jawab sebab dah agak panjang pada malam ini. Yang pertama akan menang foam bidara. Foam bidara ni boleh buat mandi, boleh buat sebagai lotion. Kemudian akan dapat 1 botol minyak bidara juga, percuma. Kemudian apa ni, USB kabel. USB kabel telefon lah, kabel USB telefon ni. 1 minyak bidara, 1 foam bidara. Siapa orangnya saya baca. Kalau ada tuan-tuan boleh komen terus, ataupun nanti insya-Allah kita hubungi Puan Mahiran Shima binti Abdul Hamid daripada Labuan, pembelian pada 24 Disember. Puan Mahiran Shima binti Abdul Majid. Itu yang pertama. Saya ringkaskanlah ya. Saya cabut yang kedua, yang akan menang power bank. Power bank tak ada produk. Yang ni ada power bank. Ini power bank. Yang akan dapat 1 power bank. Tapi kalau tuan-tuan nak order produk sekali, tuan-tuan akan dapat free postage ya. Sebab tuan-tuan dah bayar postage untuk ini. Puan Rashidah binti Daud daripada Putrajaya. Pembelian 26 Disember. Rashidah binti Daud daripada Putrajaya. InsyaAllah kita akan hubungi, ataupun puan-puan minta komen lah. Kemudian yang ketiga akan menang minyak bidara. Akan menang minyak bidara. 1 storage box. Storage box yang mana ya? Storage box ni mungkin kita ada beli beberapa gift itu yang untuk simpan barang tu. Tak ada gambar kat sini. Yang ketiga adalah perempuan juga, Puan Munirah binti Muhammad Taib daripada Pekan Pahang, pembelian 24 hari bulan 12. Puan Munirah Baik, kemudian yang terakhir ada lagi, berapa lagi? 2 lagi. Ada 2 lagi yang akan menang 1 botol jus kurbi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jus kurbi ni kita hasilkan daripada daun bidara, formula kita yang sangat spesifik, kemudian kurma ajwa, kemudian sedikit buah tin dan juga lemon. So rasa dia memang tanpa gula 100%. Kita homemade punya proses, tapi kita ada panel daripada Mardi yang pantau dan sebagainya. Kita ada kelulusan KKM dan kita ada nombor mall, kelulusan mall tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maknanya pengiktirafan untuk dalam perubatan herba lah, perubatan herba tradisional yang dibenarkan. Siapa yang minum tu dia kesan dia insya-Allah sikit kuat sebab dia daripada dalam. Nabi pun sebut dalam hadis, siapa yang amalkan kurma ajwa, sebab tu kita guna kurma ajwa. Sebab tu harga dia pun RM69, tapi kalau member tak sampai 60 pun harga dia. Kalau dah beli lebih 130 kali pertama, dia repeat order tu, harga member dia 15% diskaun, lagi murah Baik, kemudian akan menang jus kurbi dan juga storage board juga, iaitu ini perempuan juga daripada Negeri Sembilan, Puan Nur Asyikin binti Baharudin,
pembelian Nur Asikim binti Baharudin daripada Negeri Sembilan. Dan yang terakhir, tak ada lelaki ke malam ni, semua perempuan. Yang terakhir akan menang foam bidara 1, foam bidara. Kemudian akan menang amal spray 1, amal spray. Kemudian akan dapat kabel USB 1. Orangnya adalah wanita juga, Nur Syazwani binti Hashim daripada Kuala Terengganu. Nur Syazwani binti Hashim daripada Kuala Terengganu. Jika tuan-tuan yang dibacakan nama itu menonton, boleh komen ataupun terus ke PM ke inbox kita ataupun dengan tim seller yang berhubung dengan puan sebelum ini. Dan kalau tidak, insya-Allah kita cuba hubungi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua tuan-tuan yang menonton. Boleh share kepada rakan-rakan, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan ilmu baru kepada kita dan menjadi panduan kepada kita dalam perubatan ini, supaya kita tidak bertemu dengan perawat yang atas nama ustaz tapi rawatannya tidak patuh syariah. Pegang sana sini, gaba sana sini, baca dengan perkataan yang tidak difahami. Al-Quran pun tajwid entah ke mana, letak harga pula melampau-lampau, minta pula barang yang pelik-pelik, tuduh pula ini saka orang tu buat dan sebagainya, kata pula dialah nampak jin itu ini dan sebagainya. Maka ini semua perubatan-perubatan yang perlu kita hindari, bimbang mengelak menjerumuskan diri kita ke dalam akidah yang tidak baik dan merosakkan lagi silaturahim, dan penyakit kita pula berterusan sakitnya. Baik, jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada akan datang. Terima kasih kepada semua tuan-tuan yang menonton. Jangan lupa dapatkan bidara Ikhtari Syifa sebagai protection diri kita, walaupun guna untuk mandian, sebab dia boleh guna untuk sabun kan, mandi macam biasa je, tak apa, kita orang tak ada gangguan 2-3 hari guna sekali. Dia sangat-sangat baik untuk mengelakkan daripada gangguan jin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka yang ada gangguan, recommend syorlah kepada mereka. Kita ada testimoni setiap hari tanpa kita tunjuk gambar, tapi kita dapat alhamdulillah feedback yang sangat-sangat baik daripada pelanggan-pelanggan, pengguna-pengguna kita. Dan kita sudah puluhan ribu kita di pasaran, dan alhamdulillah lah feedback yang kita terima tu sangat-sangat baik, dengan berkat orang kata doa bersama daripada perawat-perawat di pusat rawatan yang membacakan. Dan jangan lupa juga, kalau tuan-tuan ada berminat untuk menyertai kursus perubatan Darussalam Malaysia generasi ke-16 di bawah bimbingan atau didikan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus yang akan bermula Mac 2020 tahun ini, tak lama 2 bulan lagi, boleh PM juga, insya-Allah kita bantu untuk bagi nombor tim bahagian pendaftaran, sebab kita ambil 200 orang sahaja pengambilan pelajar setiap tahun, insya-Allah. Baik, sekian itu saja. Terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton. Jangan lupa like dan juga share. Kita jumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.